Raja kita selamat Rahman-Rahimnya Tuhan kurniakan Raja kita selamat menegakkan kebenaran, memperkuat keadilan, satu perjuangan demi keimanan, teruskan usaha Angkatan Muhammadiyah Islam, Angkatan Maju Cemerlang, memorakkan lalu bicara, kami tetap di tempat ini. Bangunlah belia Islam, persiapan kebudayaan, membela kedaulatan. Kami terus harapan menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan. Saya dirasakan, kita perkuatkan, kami terus berjasa. Bangunlah belia Islam, persiapan terus berjasa, terus berjasa. Seri-seri sungai ramai untuk hadir beramal dengan nasihat membawa ke pintu surga. Batu arahan guru berjasa, bahagia selamanya. Di sini bersaing dalam beramal, di sini bermesra bersaudara, di sini bersaing belajar dan beramal, di sini bermesra bersaudara. Seri-seri sungai ramai membentuk insan berjiwa murni, insan soleh beramal dengan nasihat ibu bapa. Batu arahan guru berjasa, bahagia selamanya. Bersaing belajar beramal, saudara, bersaing belajar dan beramal, bermesra bersaudara. Baru boleh bukan aku ada
nomor 20 Majlis dari buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang dihormati Puan kita guru setiap saat. Seterusnya barisan guru penilaian billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minina wa lahum 'adzabun hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sadaqallahul azim. Terjemahannya, bumi langit yang mempunyai gugusan bintang. Ayat kedua. Demi hari yang dijanjikan. Ayat ketiga. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ayat keempat. Binasilah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar dan kerajaan. Ayat kelima. Lampu api yang mempunyai kayu bakar. Ayat ke-6. Ketika mereka duduk di sekitarnya. Ayat ketiga. Sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang mukmin. Ayat 8. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya kerana orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Ayat 9. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Ayat 10. Sesungguhnya bagi orang-orang yang suka mewujudkan bencana dan bunuh dikeksa pada orang-orang mukmin lelaki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab neraka Jahannam dan mereka akan mendapat siksaan api yang kuat dan bakar. Ayat 11. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Ayat 12. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu sangat keras. Ayat 13.
Sesungguhnya, dialah yang memulakan pencipta bangsa dan yang menghidupkan kembali. Terhadap British, maka British tak boleh nak duduk diam dah, walaupun dia selesa, kerana negara kita merupakan negara yang makmur, banyak hasil negara kita, ya. Sambutan ini sangat bermakna dan di hari kita bebas daripada Inggeris. Ramai bangsa Eropah bermula dengan Portugis, Belanda dan Inggeris telah menjajah kita. Apa maknanya penjajahan? Hanya kita menghalau penjajah balik ke negara asal sahaja ataupun bagaimana? Kita kena fikir betul-betul, menjadikan ini satu naratif dalam kehidupan kita, dalam minda kita, bahawasanya mereka, maknanya bila menjajah, mereka adalah pemimpin kita. Dia adalah Perdana Menteri kita, dia adalah Menteri Ekonomi, dia Menteri Pendidikan dan sebagainya. Dan malang sekali mereka telah menyusun struktur sosial ekonomi negara disusun oleh penjajah yang kebanyakannya dan semuanya adalah bukan Islam. Kalau kita kaji sejarah betul-betul, sebenarnya penjajahan di Nusantara dan negara-negara Islam lain adalah sebenarnya perkembangan daripada perang salib. Ya, apabila Salahuddin Al-Ayyubi dapat menawan Baitul Maqdis, selepas itu kemarahan orang Kristian Nasara kepada Islam sangat membuat-buat dan sebenarnya Portugis itu memulakan penjajahan. Ya, bukan sebenarnya menjajah untuk mengambil hasil kita, hanya nak ambil rempah, biji timah, emas, apa lagi? Logam-logam di negara kita. Bukan hanya itu. Kalau setakat nak mengambil hasil-hasil ekonomi, bukan. Sebenarnya mereka nak mengembangkan agama Kristian. Itu panjang sikit cerita sejarah supaya kita insaf betapa besarnya pengorbanan pejuang-pejuang kemerdekaan. Baik. Sejarah ini penting kerana ia menentukan kedudukan sosial ekonomi negara kita pada abad ke-21, di mana British pada ketika itu menjemput Cina daripada selatan Cina. Sedangkan kita tahu orang Cina ramai Islam kan, tapi dijemput ialah Cina yang bukan Islam, mungkin Buddhis ataupun agama-agama lain. Mereka menjadi pelombong bijih terutamanya di Perak, Selangor, di pantai barat. Yang kedua, mereka menjemput India, yang kebetulannya India yang bukan Islam daripada selatan India menjadi penoreng kita. Ya. Maknanya dalam struktur sosial ekonomi, sosial budaya tanah Melayu terutamanya, ada bangsa Melayu, ada bangsa Cina, ada bangsa India. 3 etnik yang terbesar. Di sinilah bermulanya pecah dan perintah. Ya. Dan kalau kita kaji sejarah, orang Cina kebanyakannya tinggal di bandar, geran-geran ataupun dana banyak ditumpukan pembangunan untuk bandar, manakala orang Melayu masih dengan ekonomi tradisional sebagai petani, sebagai nelayan, yang tidak berapa tinggi nilai ekonominya ketika itu, sebelum kita merdeka. Manakala orang India berada di estate getah,
Ketiga-tiga sosioekonomi dalam kalangan tiga bangsa terbesar ini menghasilkan keadaan sosial budaya ketika ini, ya. Sehingga kan dari segi strata ekonomi, ya, adanya yang kaya terlampau kaya, yang miskin tak ada makanan pun ada, dan kebanyakan yang miskin dan susah adalah daripada bangsa Melayu juga. Apa yang kita perlu ambil iktibar di sini, ya, cikgu pendekkanlah. Kalau cikgu nak cerita panjang dan sangat terperinci, Haikal kata 30 minit je kan masa, ya. Baik, ini cikgu melihat membawa pemikiran kita dalam konteks Semenanjung. Kita tak pergi lagi ke Sabah dan Sarawak, di mana mereka ada pelbagai etnik yang lain, Iban, Bidayuh, Kenyang, Kelabit, Bisaya dan sebagainya. Kan yang bangsa pribumi ini merupakan orang yang miskin dan susah, ya. Jadi kita sebagai masyarakat perlu prihatin kepada keadaan ini, ya. Sekiranya kita ada jurang ekonomi, ya, aku lihat beberapa ratus tahun, ya, puluhan ratusan tahun yang boleh dibilang dari ahli-ahli korporat. Kita banyak sebagai bertugas sebagai pekerja biasa sahaja, dan kemungkinan orang yang berpelajaran tinggi dia ada memegang jawatan-jawatan profesional yang tinggi, ya. Tapi masa berlalu, yang ingin cikgu tekankan di sini ialah anak-anak cikgu biarlah memikirkan tentang isu ini, dan sepatutnya kita lebih bersemangat, ya, dalam menuntut ilmu ni. Tidak boleh lebih kurang dan cuai sembrono. Menuntut ilmu mesti lebih bersemangat supaya suatu hari nanti kita berada di atas, ya, kita menjadi pemimpin yang menentukan dasar-dasar supaya negara kita terus maju. Tapi tak maju dalam erti kata yang sebenarnya, negara maju yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Islam, ya, Islam telah mengangkat martabat bangsa Melayu menjadi bangsa yang kuat dan teguh untuk mempertahankan kedaulatan agama. Kita adalah, kalau dalam Adib, ayat ini selalu dihafal, ya. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat pilihan. Jadi kalau pilihan kamu umat terbaik, Allah kata kamu ada akal fikiran, ada ilmu, jadilah insan terbaik. Kita masing-masing ini kita ada karamah kita, ya. Kita tinggi maqam kita di sisi Allah sekiranya kita beriman. Menjadi orang yang beriman maknanya kita kena menjaga syariat Allah, ya, menjaga syariat Allah agar orang-orang yang tinggal di negara kita, sama ada dia Melayu, India, Cina, bangsa-bangsa lain, mereka merasa aman dari segi jiwanya, dari segi hartanya, mereka aman tinggal di negara yang dinaungi oleh orang pemimpin-pemimpin Islam, ya. Semoga anak-anak semua mengambil iktibar, ya. Kita perlu bergerak, berhijrah daripada satu keadaan yang ada sekarang, baik, ya. Kita kena bergerak menjadi lebih baik lagi, menjadi umat yang contoh dan pilihan, menjadi contoh yang terbaik lah, ya, dari segi apa aspek kehidupan kita, biarlah kita terbaik, ya. Kalau kita nak menjadi ahli korporat yang jujur, amanah, yang terbaik, kita menjadi ahli politik, kita menjadi ahli politik yang boleh dipercayai, ya, untuk mengurus hal ihwal kebajikan rakyat. Kita menjadi siapa lagi? Kalau menjadi guru, pengetua, kita menjadi orang yang jujur, yang bertanggungjawab, kerana kita tahu setiap amal kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Akhir kalam saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada semua guru ya. Bukan saja panitia ataupun tim sejarah ya, tim syasiah. Saya rasa semua guru semi amin sangat bertanggungjawab dan dedikasi dalam persiapan sambutan Hari Kemerdekaan. Semoga hari ini menjadi sejarah pada kita untuk kita mengorak langkah, kita berubah menjadi insan yang lebih baik dan dikasihi Allah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah binti Muhammad Hasrul dari kelas 1 Al-Bukhari. Dan saya akan mendeklarasikan sebuah sajak bertajuk Muharram. Muharram, sesampai detik waktu menyentuhi binatang kau. Kau buka kembali lembaran sejarah awal kabul. Lewat pertemuan kita yang syahdu, tersinggap tampil sejarah 12 bulan yang berlalu. Setelah setahun berpisah, semenjak mula mengerti. Kuharap kali ini aku tidak kecewa lagi kerana membiarkan masa yang pergi kosong tak berganti, sedang aku masih di sini. Menyesali waktu yang berlalu, menangisi ruang kosong. Menangisi ruang kosong kesempatan yang banyak tak terisi. Kesempatan bertemu adalah rahmat Tuhan, kasih sayangnya yang sukar dimengerti. Kerana dalam waktu dia aku lupai, dalam waktu suruhannya ku ikrari, dalam waktu dosaku yang kian meninggi, dalam waktu larangannya tak ku penuhi. Dia masih bersih bernama ini. Maafkan aku, kiranya suci terbaku yang terkembang tiba-tiba menjadi pura-pura, gemelap sinar kesucian, malam terbalik dosa yang membawa. Muharram seperti tahun-tahun dahulu, tatkala kita bersuam, izinkan sekali lagi aku lamparkan resah di lubuk dirandamu, penyesalan ku di kamar hatimu, air mataku ke tengah malam. Aku tidak sendu menyatakan sesalku, tidaklah juga terlalu keras hati sehingga tidak mahu menerima hakikat ini. Jauh sekali untuk menjawab kesalahan diri. Aku manusia biasa, tidak sunyi dari belakang. Dari kelas 2 Asyafi ingin menyampaikan sebuah monolog bertajuk Aku Pun Pernah Muda. Wahai orang muda, generasi terdahulu pun pernah muda, tapi sayang kita tak sama. Dahulu orang tua jadi beban, sekarang minumlah jadi kerjaan. Tapi tak mengapa, aku faham. Wahai orang muda, generasi